Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Akmal bin Yasin, merupakan pelajar semester 4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Jasmani, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan isu yang bertajuk perpaduan dalam masyarakat majmuk melalui pendidikan. Okey, pertama sekali ialah mengenai pengenalan. Definisi perpaduan. Perpaduan ialah satu proses yang menyatu padukan golongan etnik dan bangsa melalui ideologi negara. Hal ini demikian amatlah penting bagi kita warga negara Malaysia meneliti ciri-ciri masyarakat majmuk di negara ini. Seterusnya ialah mengenai pengenalan masyarakat majmuk. Ciri masyarakat majmuk yang nyata di negara ini ialah berbentuk fizikal, di mana wujudnya jurang perpisahan di antara golongan etnik atau bangsa di negara ini, di mana masyarakat Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi tinggal di kawasan desa atau perkampungan. Orang Cina tinggal di kawasan bandar, manakala orang India tinggal di kawasan ladang-ladang getah. Oleh yang demikian, wujudnya jumlah yang minimum di antara golongan etnik ini untuk mendekatkan lagi perpaduan antara mereka. Seterusnya ialah latar belakang isu. Isu yang saya pilih untuk tajuk ini ialah mengenai sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan satu gagasan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, yang mana bertujuan untuk menyatu padukan kaum-kaum di negara ini agar anak-anak yang belajar di sekolah tersebut dapat mengenali atau dapat mengenali budaya masing-masing. Okey, seterusnya ialah paparan isu. Isu yang timbul di mana wujudnya konsep sekolah wawasan ialah ada tokoh akademik yang berpendapat bahawa sekolah wawasan ini masih lagi mengasingkan etnik-etnik, di mana dalam satu kawasan masih wujud lagi 3 bangunan yang berlainan aliran. Hal ini sebenarnya masih lagi wujud jurang di antara etnik-etnik ini, di mana perpaduan masih sukar untuk diwujudkan di sekolah tersebut. Hal ini adalah pandangan daripada beliau. Seterusnya ialah mengenai respon masyarakat terhadap isu. Bekas Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nur Abdullah mencadangkan agar kerajaan menjenamakan semula Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil menjadi sekolah pengajian bahasa yang terbuka kepada semua rakyat Malaysia, yang ini diterbitkan oleh Utusan Malaysia 19 Jun 2013. Kewujudan SJK sebenarnya tidak selari dengan artikel 152/1 Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini bermaksud perpaduan di kalangan masyarakat sebenarnya wujudnya konsep sekolah wawasan ini sebenarnya perlulah diperbetulkan, di mana pengajian bahasa perlu digunakan secara terbuka. Inilah yang dimaksudkan oleh bekas hakim negara tersebut. Okey, antara sekolah wawasan yang masih wujud yang telah beroperasi sehingga kini ialah Kompleks Sekolah Wawasan Pekanbaru, Parit Buntar, Perak; Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman, Alustar, Kedah; Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai, Pulau Pinang; Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15, Subang Jaya, Selangor; dan Kompleks Sekolah Wawasan Pundut Serih Majung, Perak. Ini bermakna sekolah wawasan telah banyak dibina, di mana kerajaan amat bersungguh-sungguh dalam mewujudkan perpaduan di kalangan kanak-kanak atau warga murid sekolah rendah di negara ini.
Okey, cara isu ditangani. Terdapat pelbagai perkara isu yang terdapat pelbagai cara untuk menyelesaikan isu ini, di mana sistem persekolahan yang sama bagi semua perlu diwujudkan, di mana di dalam satu bangunan terdapat aliran yang sama, tetapi ada tiga etnik ini, Melayu, Cina, India, masih belajar bersama-sama dalam satu kelas. Kalau perkara sebeginilah yang dapat diwujudkan, ini dapat membantu murid tersebut dalam mengenali bangsa-bangsa lain. Ini adalah satu perkara yang baik yang perlu dipertimbangkan. Cara yang seterusnya ialah kurikulum yang sama merupakan cara yang terbaik dalam menyelesaikan isu sekolah wawasan. Kurikulum ialah satu rancangan pendidikan yang terkandung di dalamnya segala ilmu pengetahuan serta kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Dalam konteks negara Malaysia, kurikulum juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendukung cita-cita negara dan mewujudkan perpaduan yang berpandukan rukun negara, di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan negara. Cara yang seterusnya ialah sukatan pelajaran perlu diseragamkan. Hal ini bermaksud isi kandungannya yang sama, bahasa pengantar yang sama. Hal ini seiring dengan penyata razak, di mana sistem pelajaran kebangsaan perlu diwujudkan untuk mewujudkan perpaduan negara. Seterusnya ialah perlu diwujudkan sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam. Langkah ini boleh menolong proses menyatupadukan pelajar berbilang kaum, di samping mewujudkan kepribadian yang sama, di mana mereka boleh mengulang kaji pelajaran bersama-sama, yakni terdapat gabungan etnik-etnik yang berbeza dalam aktiviti ulang kaji tersebut. Okey, pandangan tentang keselarasan isu. Isu yang tercetus ini pada pandangan saya merupakan suatu dasar yang dilakukan secara paksa, terutama yang menyentuh soal pendidikan bahasa ibunda. Sekiranya diteruskan juga, dikhawatiri ia boleh membawa perpecahan rakyat, walaupun matlamat asalnya dikatakan mahu mewujudkan perpaduan. Namun demikian, perlulah kita masyarakat Malaysia memandang juga di mana lebihnya kebaikan atau keburukan. Hal ini bagi mengelakkan perkara yang tidak sepatutnya berlaku, di mana pada 13 Mei berlakunya rusuhan antara kaum. Selain itu, peluang juga perlulah diberi kepada pihak kerajaan untuk menjalankan projek perintis bagi merealisasikan sekolah wawasan. Melalui percubaan yang dilakukan oleh projek perintis yang mengaplikasikan konsep sekolah wawasan, barulah suatu penilaian dapat dibuat sama ada projek sekolah wawasan ini dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar memberi kebaikan kepada perpaduan nasional di negara ini. Okey, secara kesimpulannya, pembentukan sekolah wawasan perlulah diterima oleh masyarakat di negara ini secara terbuka. Masyarakat perlulah memandang secara positif dan jauh ke hadapan, di mana tujuan matlamat utama pihak kerajaan ialah ingin mewujudkan perpaduan di kalangan pelajar-pelajar yang bersekolah di sekolah tersebut. Hal ini bagi menjamin kesejahteraan negara pada masa-masa akan datang. Adalah pasti bahawa pembentukan sekolah wawasan akan dapat membantu memantapkan perpaduan di negara ini. Oleh yang demikian, negara ini akan dipandang baik oleh negara-negara luar dan juga menjadi contoh di mata dunia. Seterusnya, itulah akhir daripada pembentangan saya pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.